Ini kita akan belajar bidang akidah. Tajuknya ialah Tuhanku Al-Ahad dan As-Samad. Apakah dia maksud Al-Ahad dan As-Samad? Baik, tengok muka surat ini. Ya, Al-Ahad. Ya, Al-Ahad bererti Allah Maha Esa, tunggal dan tiada yang berhak disembah melainkannya. Ya, menunjukkan Allah itu hanya satu, tunggal. Ya, yang tidak ada yang sama dengan Allah. Dalil nakli. Dalil nakli dipetik dari Al-Quran, iaitu suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, yang bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, surah Al-Ikhlas, ayat 1. Baik, dalil akli. Ya, dalil akli ini kita ambil daripada pemikiran kita, pengamatan kita, iaitu kita melihat aturan alam yang diuruskan dengan sistematik. Hal ini membuktikan hanya Allah Tuhan yang mentadbir alam ini. Jika Tuhan lebih daripada satu, akan berlaku huru-hara di alam ini. Ya, dalil ini menunjukkan Allah itu bersifat Al-Ahad, iaitu satu. Allah itu hanya satu, ataupun Esa, ataupun tunggal. Maknanya tiada Tuhan lain selain daripada Allah. Ya, baik. Apakah itu maksud As-Samad? As-Samad bererti Allah Maha Pelindung dan tempat tumpuan segala hajat. Ya, dalil nakli. Allah As-Samad. Maksud Allah ialah tempat bergantung. Surah Al-Ikhlas ayat 2. Dalil akli yang menunjukkan Allah itu bersifat As-Samad ialah Allah menciptakan seluruh alam. Allah memberikan perlindungan kepada semua makhluk. Maka sudah pasti seluruh alam memerlukan Allah sebagai tempat bergantung. Ini menunjukkan sifat Allah, iaitu As-Samad, yang bermaksud Allah itu Maha Pelindung. Sebagai hamba, kita hanya mengharap dan mengharap kepada Allah sahaja. Baik, kita tengok pula muka surat 64. Perhatikan dan fahami tindakan yang membuktikan keimanan terhadap Al-Ahad dan As-Samad. Yang pertama, beriman kepada Allah semata-mata, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, sentiasa beribadat. Ya, ini menunjukkan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda ketaatan kita kepada Allah, dan mengakui bahawa Allah itu bersifat Al-Ahad dan As-Samad. Memohon pertolongan kepada Allah dengan rajin berdoa, melakukan solat hajat. Ya, apa-apa saja kehendak dan kemahuan kita, ya, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Taala. Kita memohon pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita digalakkan berdoa. Ya. Baik, yang seterusnya, menjadi Muslim yang taat, iaitu berusaha dengan bersungguh-sungguh, meyakini pertolongan Allah, sentiasa muhasabah diri. Ya, dalam untuk mencapai sesuatu perkara, kita mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan mengharapkan pertolongan Allah. Muhasabah diri. Apakah dia muhasabah diri? Muhasabah diri ialah kita sentiasa menilai diri kita sendiri. Okey. Tengok pada muka surat 65. Laman Nurani As-Sah Minda. Baca bersama-sama dengarkan pengertian Al-Ahad dan As-Samad, dalil nakli dan terjemahannya. Baik, pergi kepada muka surat 63 dan 62. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Al-Ahad dan As-Samad yang telah Ustazah terangkan tadi? Ustazah harap dapat difahami. Al-Ahad yang bermaksud Allah Maha Esa, manakala As-Samad yang bermaksud
Allah Maha Pelindung. Baik, apakah dia Allah Maha Esa? Iaitu Allah itu bersifat tunggal dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. As-Samad bererti Allah Maha Pelindung, iaitu tempat kita, tumpuan kita, segala hajat kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustazah harap murid-murid boleh faham. Sekian, terima kasih.